اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Hujjatul Islam karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullah alaih. Dan inilah dah muka surat 176. Kita ambil atas kata-kata Imam Malik tu Baik. Dan kerana inilah kata Imam Malik radhiyallahu anhu, seperti yang telah tersebut dengan katanya, wa man jama'a bainahuma ay baina ilmi al-fiqh wa ilmi at-tasawuf faqad tahaqqaqa. Artinya, barang siapa menghimpunkan antara keduanya, yakni dia pakai belaka dua cabang ilmu besar ni, yakni barang siapa mengetahui ilmu syariah yang zahir, yakni dia belajar, dia tahu dan dia mengamalkan syariah yang zahir. Ilmu syariah yang zahir ni sudah dijelaskan dulu. Antaranya yang dikatakan ilmu syariah yang zahir ni ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, cara untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan muamalah dan bermacam-macam lagi lah. Maka ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang tata cara beribadah itu dinamakan sebagai ilmu syariat. Dan termasuk di dalam ilmu syariat juga ilmu usuluddin, yakni ilmu usuluddin yang membahaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh kita pelajari, yang boleh kita belajar, yang boleh kita faham. Jadi ilmu-ilmu ini termasuk ilmu syariat. Jadi sesiapa yang menghimpunkan ilmu syariat dengan erti dia mempelajari ilmu usuluddin dan meyakini dia belajar ilmu fiqh dan cuba melaksanakan amalan-amalannya, yaitu ilmu fiqh dan ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin masih dikira sebagai ilmu syariat. Ilmu yang kita pelajari dia, kita faham dan kita pegang dia. Dan mengetahui pula akan ilmu syariat yang batin. Dalam masa yang sama dia juga belajar ilmu syariat yang batin. Hak tadi tu ilmu syariat zahir. Dan dalam masa yang sama dia belajar juga ilmu syariat yang batin. Baik, ilmu apa ni? Yaitu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf tu dikatakan ilmu syariat yang batin. Jadi tiga ilmu penting kita ni, ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dua ilmu pertama tu dikelaskan sebagai ilmu zahir. Dan yang ketiga ni, ilmu tasawuf ni,
maka dikelaskan sebagai ilmu batin, syariat yang batin. Dua pertama syariat yang zahir, yang satu yang terakhir iaitu tasawuf, syariat yang batin. Tapi hari ini ni nampaknya ada kecenderungan segolongan kita hari ini ni hanya memakai syariat yang zahir, iaitu usuluddin dan fiqh saja. Tasawuf ni ada setengah tu hanya memahamkan tasawuf tu dengan makna akhlak saja. Akhlak tu sebahagian je dari tasawuf. Jadi yang ambil tasawuf ni dari aspek akhlak semata-mata. Sedangkan akhlak itu hanya satu juzuk daripada tasawuf. Setengah tu kadang-kadang dia tak ambil cara, tak ambil berat. Dia mengakui ilmu tasawuf ni sebahagian daripada ilmu-ilmu syariat, tapi dia anggap tak penting. Dia mengabaikannya. Dia buat cara je. Setengah tu pula dia terima tasawuf, tetapi dia membayangkan tasawuf ni hak ada hari ni bercampur aduk dengan benda yang bukan-bukan, bercampur aduk dengan benda hak karuk, hak itu dan ini macam-macam. Jadi pada dia tasawuf tu hanya ada pada nama je. Kenyataan hari ni tak ada dah ilmu tu. Ada juga apa pasal. Setengahnya pula mengingkari terus, menafikan terus kewujudan ilmu tasawuf ni, dan dia merupakan sebahagian daripada ilmu syariat Islam. Dia nafi, dia tolak, tak ada. Pada dia hanya ada akidah dan syariat. Ini. Jadi Imam Malik kata sesiapa yang mengumpulkan kedua-duanya, syariat yang zahir yang mencakupi ilmu usuluddin dan ilmu fiqh, dan syariat yang batin, ilmu tasawuf, inilah yang sebetulnya kan. Yakni ilmu tarekat, yakni ilmu tasawuf juga disebut dengan nama lain, iaitu ilmu tarekat, ilmu perjalanan hati. Jadi tasawuf tarekat ni sekalipun ada perbezaan, tapi dalam penggunaan di sini ni satu maknalah, ilmu yang menjelaskan tentang perjalanan hati manusia. Maka sungguhnya dapatlah ia mengetahui akan ilmu hakikat, dia akan mencapai hakikat yang sebenar. Dia akan mencapai hakikat yang sebenar. Dia akan faham ilmu hakikat, dia akan memperolehinya. Yaitu ilmu makrifat akan Allah. Dia akan mencapai makrifat yang sebenarnya terhadap Allah. Dah hari ini kalau kita mengaji usuluddin saja, lepas tu mengaji fiqh, dah tak ada makrifat ya kita ni. Jadi kalau dari segi istilah, dia tak nama makrifat, kita ada i'tiqad, kita ada pegangan hati. Jadi segi istilahnya, i'tiqad tu kalau sekadar keyakinan hati, tasdik dalam hati tu, itu asas lah. Asas sebagai seorang mukmin dia kena ada tu. Kurang daripada tu memang tak ada iman lah dia. Sekarang i'tiqad, keyakinan tu ada, tapi keyakinan yang tidak tumbuh dalam hati. Kerana apa? Kerana tidak ada tasawuf. Jadi keyakinan itu tidak dinamakan makrifat, dinamakan i'tiqad dari segi istilah. Tapi dari segi bahasa, dari segi penggunaan bahasa, boleh je kita nak namakan pegangan kita tu, kepercayaan dan pegangan kita terhadap Allah tu, i'tiqad kita tu, boleh saja kita nak namakan sebagai makrifat. Boleh dari segi bahasa lah. Tapi dari segi istilah, Imam Ghazali tidak namakan dia sebagai makrifat. Itu dinamakan i'tiqad. Jadi siapa yang akan dapat makrifat ni? Iaitu orang yang menggabungkan syariat yang zahir dan syariat yang batin. Iaitu orang yang dia belajar, dia faham dan dia pegang ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Kemudian dalam masa yang sama dia menempuh perjalanan syariat yang batin, ilmu tasawuf. Inilah orang-orang yang akan sampai kepada hakikat dan akan mencapai hakikat makrifat. Makrifat yang sebenarlah. Ilmu makrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar yang dapat oleh orang yang menjalani ilmu tarekat. Dia akan mencapai
hakikat sebenar makrifat yang dicapai oleh orang yang menempuh perjalanan tarekat, yakni perjalanan hati dia tu. Perjalanan hati, perjalanan macam mana? Iaitu proses dia nak membersihkan hati dia, nak membuang hijab-hijab hati. Akhir sekali hatinya tu jadi terang, jernih, nampak molek, jelas dan nyata, bertambahlah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan makrifat. Sekarang keyakinan itu ada dalam hati kita sebagai seorang mukmin. Kita ada tasdik, kita ada i'tikad, kita percaya kepada Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya. Tapi kerana mata hati kita ni banyak debu, banyak hijab, banyak halangan, jadi keyakinan tu tidak tumbuh molek. Ada tetap ada, benih tu ada. Tapi tidak tumbuh. Tak tumbuh molek. Maka yang dikatakan makrifat ni bila benih tu tumbuh. Tumbuh ni dia berakar molek, dia kemah molek, bahkan dia menghasilkan sesuatu. Bahasa mudahnya begitulah. Yang menyampaikan kepada ilmu hakikat, dia akan mencapai kepada hakikat yang sebenar. Dengan makrifat itulah dia akan mencapai hakikat yang sebenar. yakni hakikat segala sesuatu lah. Hakikat sesuatu itu dia akan capai dengan penuh keyakinan. Kita hari ini ni bukan tak tahu hakikat tapi tak capai. Tidak mencapai. Kita tahu sebab hakikat tu sebenarnya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kenyataannya tu, penjelasan dia tu. Tapi kita tidak mencapainya. Maka kerana itu kita dikira tidak memperolehi hakikat tu. Tak capai. Bukan tak tahu tapi tidak mencapainya. Baik, dan inilah murad yakni yang dikehendaki dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni inilah yang dimaksudkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Jadi apa yang disebut tadi itu terkumpul dalam hadis ini. Baik, apa maksudnya? Artinya, barang siapa mengamalkan barang yang diketahuinya, yakni dia mengamalkan apa yang dia tahu. Ini bahagian ilmu syariat zahir lah. Yakni syariat zahir ni ilmu akidah, dia mengamalkan dia dan maksud dia meyakini dia. Dia belajar, dia faham, lalu dia pegang, dia yakini dia tu. Itu akidah. Ilmu fiqh pula dia belajar, dia faham dan dia laksanakan tuntutan-tuntutannya, ibadahnya, perintah-perintah Allah yang disuruh tu dilaksanakan dengan ilmu fiqh tadi tu. Itu masuk man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, yakni mencakupi ilmu usuluddin dan ilmu fiqh tadi tu, dia laksanakan. Akidah menjadi pegangan dia, fiqh tu menjadi amalan dia. Barang siapa mengamalkan barang yang diketahuinya, yakni apa yang dipelajarinya itu, apa yang difahami daripada ilmu usuluddin dan fiqh itu, daripada ilmu syariat dan tarekat itu, tarekat itu melaksanakan dia tu, menguasai ilmu usuluddin dan ilmu fiqh tu, memahami dia tu, pegang molek akidah tu, pegang faham molek fiqh tu, itu syariat yang zahir. Kemudian kita melaksanakannya itu, itu dinamakan tarekat. Nescaya memberi pusaka akan dia oleh Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala akan mewariskan kepadanya. Apa makna pusaka? Orang terima pusaka ni bukan kerana gaji dia, bukan kerja dia, pemberian, seolah macam pemberian lah. Orang terima saka ni, dia bukan atas usaha dia tu, yakni sesuatu yang diberi, dipusakai, diberi, bukan apa yang diusahakan dia, dikurniakan kepadanya. Maka demikian juga berkait hadis ini, sesiapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, Allah Ta'ala akan mempusakai, yakni akan mengurniakan kepadanya, dikurniakan, yang mana benda tu bukan hak dia, bukan milik dia, diberi, bukan atas usaha dia.
usaha dia mengamalkan amalan tadi lah. Maka Allah Ta'ala memberi sesuatu yang lain daripada itu. Nescaya memberi pusaka akan dia. Allah Ta'ala akan mengurniakan, akan mempusakakan, mewariskan kepadanya. Yang ini mengurnia, berilah kepada dia. Oleh Allah Ta'ala akan ilmu yang tiada diketahuinya. Dia akan diberi oleh Allah ilmu yang bukan ilmu hak dia tahu dah sebelum ni. Allah Ta'ala akan kurnia ke dia sesuatu ilmu yang bukan dalam pengetahuan dia. Macam pesaka jugalah, dia dapat harta yang sebelum ni bukan milik dia harta tu, tapi dia diberi, dipesakai. Maka demikian juga dalam masalah ni, iaitu orang yang mengamalkan ilmu dia tu, syariat yang zahir, usuluddinnya dan fiqhnya itu, kalau dia amalkan, dia menurut kaedah-kaedahnya, pengamalan menurut kaedah itu dinamakan tarekat secara umum. Bila dilaksanakan tu, maka natijah dia, hasil dia tu, Allah Ta'ala akan mempesakakan, akan mengurniakan kepadanya sesuatu yang bukan dalam milik dia sebelum tu, bukan dalam pengetahuan dia sebelum tu, dikurnia oleh Allah. Akan ilmu yang tiada diketahuinya oleh kebanyakan manusia akan dia. Bukan saja dia tak tahu sebelum tu, orang lain pun mungkin tak tahu ilmu tu, tapi dia difahamkan Allah. Dia dijadikan tahu benda tu dan faham tentang benda tu. Yang mana orang lain yang tidak mengamalkannya sebaik-baik itu mungkin tak dapat faham lah, mungkin tak dapatlah pengetahuan tu. Iaitu ilmu hakikat, yakni mengetahui sesuatu perkara ni. Hakikat ni nak khabarnya mengetahui sesuatu perkara ni, sama ada hakikat tu dengan arti orang lain ramai tak tahu. Antara perkara apa ni, bila sebut saja hakikat ni, antara ciri-ciri dia orang lain ramai tak tahu. Satu. Yang kedua, dia tahu dengan penuh keyakinan, tidak seperti yang orang lain dari segi keyakinannya. Itu maksud dia diajar, diberi oleh Allah Ta'ala ilmu hakikat. Dengan makna ilmu tu, adat katanya tak ramai orang tahu. Dan yang kedua, dia memperolehinya dengan penuh keyakinan. Dia yakin sungguh. Dia boleh sungguh kefahaman dan keyakinan terhadap perkara itu. Yakni ilmu hakikat. Dan dengan ilmu hakikat itu, hasil akan makrifat Allah. Dengan hakikat tadi tu, apabila hakikat tu dicapai, dia akan memperoleh makrifat, yakni pengetahuan yang sebenar, keyakinan yang sebenar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita ni tak ada keyakinan yang sebenar ke? Tidak. Ada bahagian kita tu bahagian i'tiqad, tapi orang yang dapat ilmu ni dari segi kedalaman dia tu, dia lebih dalam. Dari segi kekuatan, keyakinan, kedalaman tu, dia lebih kuat daripada apa yang ada pada kita. Itu maksudnya. Ibaratnya kalau orang nyelang kok, kita ni nyelang dalam air, nyelang dah. Maksudnya kita ada dah i'tiqad tu, tapi kita ni tak sampai ke patak bawah, tak apa. Jadi orang sampai hakikat ni, dia sampai situ tu, sehingga dia tahu. Kita ni mungkin nyelang dalam lautan, tapi tak tahu dalam mana, sebab kita tak sampai bawah sekali. Itu bandingan kita dengan orang sampai hakikat. Kita memang masuk dalam air, memang masuk dalam air. Maksudnya kita ada i'tiqad, kita ada terhadap Allah, tapi i'tiqad kita tu tak kukuh molek. Macam kita nyelang dalam air lah. Berapa dalam lagi ni, berapa dalam ni. Tahu dah kita ni tengah duduk dalam air. Kita yakin dah memang kita duduk dalam air, dah duduk tempat lain. Tapi ni kat mana ni? Jauh mana lagi ni? Tu bahagian yang dah nampak tu. Orang yang capai hakikat ni, dia pun dia sampai ujung kali, sampai ke kata orang patak dia tu, dia tahu dah. Oh dalam ni, sini, benda ni ada sini. Jadi hak dak sampai situ tu, dia tak tahulah benda ada dalam tu. Hak duduk patak tu, tapi dia duduk dalam air lah. Itu bandingan. Jadi kita hari ni ada i'tiqad. Ni barat kita nyelang dalam air.
Kita basah. Kita tahu kita duduk dalam air. Maksudnya kita ada keyakinan. Tapi ada benda kita tak tahu sebab kita tak sampai bawah ni. Dan kita pun masih tak sekukuh yakin dalam mana lagi ni. Banyak tanya-tanya. Banyak tanda tanya lagi kita ni. Itu tamsilan mudah nak faham orang yang sampai hakikat dengan orang yang tak sampai hakikat. Tapi dua-duanya tu memang duduk air belaka. Kita tak sampai hakikat pun, kita memang duduk air. Itu tamsilan yang untuk memudahkan faham lah. Yang tiada diketahui oleh kebanyakan manusia akan dia, iaitu ilmu hakikat. Dengan ilmu hakikat itu hasil makrifat akan Allah. Maka bila dicapai hakikat tu, dia memperolehi makrifat yang sebenar lah. Kalau tadi kau sampai bawah tadi tu, dia tahu lautan ni dalam ni, ada benda bawah ni. Dia tahulah. Dia boleh pengetahuan yang yakin, jelas, yakin, mendalam. Tidak seperti orang nyelang atas. Nyelang tapi duduk atas-atas permukaan lagi. Macam kita ni. Dengan makrifat yang sebenar-benar, yakni dengan penuh keyakinan, tak ada keraguan sikit. Ibarat kau jelas, nyata. Kita ni yakin ada, tapi persoalan banyak timbul. Dan dinamakan ilmu hakikat itu oleh kebanyakan orang yang di bawah angin. Orang yang di bawah angin. Orang mana pula ni? Orang naik angin ke, orang sakit angin ke, orang ini istilah kita lama. Orang di bawah angin ni ditujukan kepada negeri-negeri yang duduk di Nusantara ni. Tempat kita ni lah ni. Negara-negara bawah angin orang panggil ni. Negara Asia Tenggara. Dulu panggil Nusantara. Dan dinamakan ilmu hakikat ini, yakni ilmu hakikat ni diberi nama oleh kebanyakan orang yang di bawah angin, yakni orang yang duduk di Nusantara ni, di Asia Tenggara ni, akan ilmu yang putus. Ilmu yang putus ni ilmu yang pasti, ilmu yang yakin, yang tidak ada kocak sikit pun. Qat'i, ke bahasa Arab dia panggil qat'i. Qat'i ni dia keyakinan yang bulat. Baru ni timbul istilah. Tapi lah jadi dia buat mainan, tak jadi mainan, jadi penimpal orang. Istilah qat'i ni ia lawan bagi zanni. Zanni ni tidak semestinya dengan makna ragu. Tak semestinya makna ragu. Pada asalnya zon ni, kalau kita faham, kita ngaji Usuluddin, zon ni ragu lah, ada keraguan. Itu Usuluddin, kita ngaji Usuluddin, dia sebut zon ni ada keraguan. Maksudnya keyakinan tak 100%, ada bahagian keraguannya. Kalau kita tengok dari segi keraguan tu, ada lompang ragu dia tu. Tapi dalam penggunaan istilah-istilah ilmu lain, kadang-kadang penggunaan dia tu lain sikit. Dia bukan mana ragu, iaitu dengan mana banyak pilihan, ataupun dengan mana keyakinan tidak sekuat itu. Ada juga mana gitu. Jadi timbul isu baru ni berkaitan dengan ilmu hadis lah. Memang ilmu hadis itu ulama-ulama ni menggunakan istilah qat'i dan zanni. Ni ulama-ulama hadis lah. Saya nak lambung sikit-sikit, sebab mungkin ada yang dah nak takak, dah tahu punca kat mana hari ni. Cuma nak khabar dua istilah yang digunakan oleh ulama-ulama ahli hadis ni, ada qat'i dan zanni. Qat'i ni dengan makna yang putus ni, nak kata putus ni, putus dengan arti memang kata orang pegang kemas. Dak kocang sikit. Maksudnya kalau gelas-gelas nisa je, tak ada gelas lain lah, contohnya. Tapi kalau zanni ni
ada 2 utir gelas, 3 utir gelas. Hak mana se tapi gelas tak lagi hak lain dah, hak ni je tapi hak mana se. Mungkin ada 2 utir gelas, 3 utir gelas. Tapi tak lagi ke lain kongan ni je tapi hak mana se ni. Hak mana se tu disebut zanni, tapi bukan berarti ragu. Nak kata banyak mana se antara ni. Itu contoh. Itu dalam ilmu hadis. Jadi nak khabarnya gini, ulama-ulama ahli hadis ni dia bila dia mengistilahkan satu hadis disebut sebagai mutawatir ni. Mutawatir ni nak khabarnya orang-orang yang meriwayatkan hadis ni, generasi yang meriwayatkan hadis ni pada setiap peringkat tu dengan jumlah yang ramai jumlah, sehingga dari segi hukum akalnya kita rasa tak boleh nak terima oleh akal bahawa berlaku kesalahan ataupun penipuan. Sebab apa? Awak bawa cerita ni ramai dah lalu pada setiap lapisan generasi itu. Jadi bila ramai cerita dah lalu, kita tak nak tolong. Akal kata tak menasabah. Menurut hukum akal lah, hukum akal kata tak menasabah benda ni tak betul, berita ni tak betul. Jadi hak jenis-jenis gitu tu dalam istilah ilmu hadis orang panggil qat'i, pasti. Pada menurut hukum akal. Pada menurut hukum akal tu pasti. Maksudnya akal rasa tak menasabah, dia nak terima mereka ni menawar. Sebab apa? Kerana cerita tu riwayat tu diriwayatkan oleh sejumlah orang yang sangat ramai. Ada pun hadis sejenis hadis dalam ilmu hadis ni orang panggil hadis ahad. Hadis ahad ini menurut ulama ahli hadis dia dikelaskan sebagai zanni. Zanni itu bukan berarti ragu terhadap hadis tu, kandungan hadis tu, bukan gitu. Dari segi periwayatan dia tu. Periwayatan dia tu, jalur dia tu kadang-kadang seorang je perawi dia tu, ataupun ada tarik lain selagi se atau dua, tapi tak sebanyak mutawatir tu. Jadi perawi-perawi ni kalau dia cukup syarat, dia siqah dan sebagainya, dia panggil hadis sahih. Sahih riwayat dia tu tetap sahih. Cuma oleh kerana jalur dia tu tak ramai, periwayat tak ramai, tidak sekuat hak ramai, riwayat ramai ni. Jadi hak yang semacam ni menurut kaedah ulama hadis disebut sebagai hadis ahad. Kini sebuah kepada jalur dia tu seorang je periwayat, ataupun adalah jalur lain selagi atau sebagainya. Jadi oleh kerana periwayat dia tu dipercayai cukup syarat, siqah, dhabit dan sebagainya, maka diyakini. Cuma oleh kerana jumlah sikit tadi tu dia panggil hadis ahad. Jadi ulama-ulama usuluddin kata kalau dalam bab akidah hadis ahad ni tak boleh nak pakai dalam usul akidah, tak boleh pakai. Tak cukup kuat untuk pakai dalam usul akidah, dasar akidah. Tapi dalam fiqh boleh je. Bukan saja hadis, sebab hadis ahad ni dia kadang-kadang ada taraf sahih, ada hasan, ada dhaif. Dari segi dari segi perawi tu, orang yang meriwayatkan hadis tu. Jadi hadis yang taraf ahad ni dari segi dalam pemakaian ulama-ulama tak boleh digunakan pakai dalam masalah untuk mengisbatkan usul akidah. Dalam masalah fiqh boleh. Bukan saja hadis itu, hadis dhaif pun dipakai. Dipakai, Imam Ahmad pakai. Dalam mazhab Hambali pakai hadis dhaif. Kita je hari ni, oh tak boleh hadis dhaif. Oh tak boleh hadis dhaif. Alim sangat kita ni. Alim sangat kita ni. Imam-imam dulu pakai, dalam mazhab-mazhab tertentu pakai hadis dhaif ni. Setelah ada hierarki dia lah, pemakaian berhujahnya tu. Tapi dalam setengah manhaj fiqh ni hadis dhaif tu dipakai. Macam kita hari ni saja je selingang sementara sebut ingat. Kita mengaji sejak dia kecil. Bila salam, Assalamualaikum warahmatullahi, pertama, kedua salam, lepas tu kita sapu muka baca doa. Sejak dulu kita mengaji, kita amal benda ni. Guru kita ajar dari dulu, kitab-kitab yang kita belajar pun ada sebut benda tu. Hari ni timbul tak boleh buat. Tak boleh amal benda tu hari ni. Memanglah hadisnya tu hadis dhaif.
Tapi ada hadis sekalipun dhaif, maka dalam mazhab dipakai, boleh pakai dalam fadailul amal. Itu dianggap bukan dasar buku asas semayang itu. Tapi nak kabarnya hari ni nak sampai ke tahap orang kita hari ni nak kabar aling sangat konon-konon ngaji tu ni ni dak kena, ni dak kena. Aling dak lalu. Aling dak lagi telajak mendak telajak ni tahu saja je jatuh gaung lah bila telajak ni. Hari ni. Jadi ulama-ulama kita sejak dulu, alim-alim kita duk mengaji tu, laksanakanlah kita ikut, kita belajar dan kita mengaji lagi ada dalam kita. Hari ni jadi tak boleh lah dah. Nak beri contoh lah, nak beri contoh bahawa amalan tu memang ada hadis dan hadis yang dhaif. Tapi hadisnya ada. Baik, tu akan ilmu yang putus. Jadi orang-orang di Nusantara ni, negeri Bohangi ni, dia namakan ilmu hakikat ni sebagai ilmu yang putus, ilmu yang qat'i, yang pasti. Itu dia, yang pasti. Dan ilmu yang sebenar-benarnya, yakni hakikat ilmu sebenar-benarnya bila sampai darjah ni. Itu dia. Ini istilah lah. Habis bagian tu. Baik, syahdan, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf yang ada pada masa sekarang ini 3 martabat. Syekh ni nak beritahu ilmu tasawuf adalah ni ada 3 peringkat, ada 3 martabat. Pertama, ilmu tasawuf yang sangat memberi manfaat bagi orang yang mubtadi. Ilmu tasawuf yang memberi manfaat kepada orang yang peringkat permulaan. Mubtadi ni orang yang pemula, orang yang baru. Kalau sekolah kau darjah 1 lah, baru masuk sekolah. Yang mempunyai nafsu. Maksudnya orang mubtadi ni orang yang masih lagi dikongkong kuat oleh pengaruh-pengaruh hawa nafsu kat atas dirinya tu. Tapi dia cuba nak bersihkan benda tu. Dia cuba nak berubah, dia cuba nak jadi lebih baik dan sebagainya. Itu dikira sebagai mubtadi, orang yang mula berusaha nak menghayati tasawuf. Yakni orang yang permulaan menjalani akan ilmu tarekat, orang yang mula-mula baru nak menjalani tarekat, yakni tarekat baru nak berjalan, nak baiki hati dia tu supaya menjadi lebih baik, nak baiki jiwa dia tu supaya menjadi lebih baik. Itu dikatakan orang yang baru menjalani tarekat. Maksudnya kalau hatinya selama ni jadi liar, nak suruh jadi jinak. Kalau hati dia sifat banyak sifat-sifat buruk, dia mau berusaha nak supaya jadi lebih baik. Kalau dia dikuasai oleh dorongan nafsu yang buruk, supaya nak ditukar, supaya tidak lagi dipengaruhi oleh dorongan-dorongan nafsu yang buruk. Jadi orang yang masih dalam keadaan tak stabil ni, dia berusaha nak baiki diri dia tu, itu dianggap sebagai orang yang permulaan menjalani tarekat. Yang belum sunyi hatinya itu daripada maksiat yang batin. Yang hati dia tu masih banyak lagi maksiat-maksiat yang batin. Apa benda maksiat yang batin ni? Yakni sifat-sifat buruk mazmumah tu, yang bermacam-macam tu. Kalau nak sebut sifat mazmumah ni banyaklah. Jadi orang yang hatinya masih lagi banyak bersarang sifat-sifat buruk ni, maka dia berusaha nak baiki benda tu, dikatakan sebagai orang yang sedang permulaan menjalani tarekat.
seperti orang yang belum suci hatinya itu daripada riya. Contoh yang didatangkan di sini, orang yang hatinya itu masih timbul dorongan-dorongan riya yang tinggi. Ada dua keadaan. Satunya memang dia memang nak beriak, memang dia ada kosak riak. Yang kedua, dia tak ambuh dah riak, dia tahu riak tu buruk dan dia tak nak, tapi mari lagi gerakkan tu, mari lagi dorongan perasaan tu timbul lagi. Hak nombor dua tu, hak itulah dalam proses tadi tu, orang yang sedang dalam menjalani. Tapi benda tu timbul lagi, cuma dia cuba nak lawan supaya jangan timbul perasaan tu. Dia tahu benda ni buruk, dia faham benda ni buruk, dan dia nak supaya dibersihkan hatinya, tapi tak berjaya, benda tu timbul lagi. Ada pun hak riak asli ni, memang dia buat amal tu untuk tujuan tu. Dia tak pandang pun benda tu sebagai buruk, memang dia nak gitu. Itu riak yang asli. Sekarang dia tahu riak ni begini-begini maksud dia, dan dia tak nak, tapi mari gerakkan tu, dorongan tu timbul, dia cuba lawan. Ini dikatakan sebagai orang yang sedang mula menjalani jalan tarekat. Dan ujub, bangga diri, sama juga. Dia tahu sifat ni buruk dan dia cuba nak buang, tapi dia masih timbul dalam hati, melekat tu ada, dorongan tu timbul, gerakkan tu ada lagi. Itu dia. Dan daripada kibr, yakni takabur, timbul lagi perasaan-perasaan ni dalam hati dia. Dan kadang dia tahu benda ni buruk, dia tak ambuh, berusaha nak lawan. Itu orang dalam permulaan. Dan daripada ghadab, yakni daripada kemarahan yang tidak berasas, marah yang tak kena tepat, yang tidak bersebab, dan barang sebagainya, dan sifat-sifat buruk yang lain. Jadi sifat-sifat ni masih ada lagi dalam hati dan dicuba nak buang. Itu dikatakan orang yang dalam perjalanan, mula berjalan dalam perjalanan tarekat. Dan jikalau telah suci ia daripada maksiat yang zahir sekalipun maksiat yang zahir itu dia bersih dah, dia tak buat dah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang salah di syariat, dia tak buat dah. Hak zahir dia clear, dia bersih, tapi hak batin masih ada lagi. Itu kata. Jadi bila ada hak batin ni lah, dia berusaha nak buang, itu dikatakan orang yang baru dalam perjalanan tarekatnya tu. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang mutawassit. Demikian juga orang yang berada pada tahap pertengahan dalam perjalanan tarekat. Mutawassit ni ukurannya kuan. Jadi nak dikatakan mubtadi tadi tu, kita nak ukur kuannya, iaitu orang yang masih tersimpan dalam hatinya sifat-sifat buruk yang disenaraikan tadilah, riaknya, ujubnya, takaburnya, ghadabnya, hasadnya, dan banyak lagi lah sifat-sifat buruk lagi masih tersimpan, masih ada lagi sifat tu, masih berakar lagi dalam diri. Sekalipun dari segi zahirnya dia molek, dia bersih dah, dia tak buat benda-benda buruk dah zahirnya. Jadi itu dikira mubtadi. Jadi mubtadi ni dia tak kira alim dan alim. Kadang-kadang ulama pun masih tahap mubtadi lagi. Ulama besar mungkin alim serba-serbi, tapi tahap tasawufnya mubtadi lagi. Boleh berlaku. Dan itu banyak berlaku gitu. Jadi ukuran mubtadi ni bukan alim dan alim. Tapi sejauh mana hati nurani itu berjaya dibersihkan daripada sifat pengaruh, sifat-sifat buruk tadi itu. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang mutawassit. Jadi mutawassit ini orang yang berada pada tahap pertengahan, yang mempunyai hati, yakni orang yang pertengahan dalam jalan tarekat, yang telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin. Jadi yang dikatakan mutawassit ni orang yang hatinya itu sudah dibersihkan Allah daripada sifat-sifat buruk yang duduk dalam hati dia tu. Yang dicontohkan tadilah,
dapat dikikih dah, dapat dibuang dah. Jadi itulah yang dinamakan sebagai golongan yang mutawasit. Jadi mubtadi ni orang yang banyak lagi sifat mazmumah dalam hati dia tu. Mutawasit ni orang yang berjaya kikih dah. Sebahagian besarnya lah sudah terbuang. Dan memberi manfaat pula bagi orang yang muntahi, orang yang berada pada kesudahan perjalanan tarekat. Siapa ni? Yang mempunyai ruh. Kalau mutawasit itu dikatakan mempunyai kalbu, dia ada hati. Hati yang sudah hidup, maksudnya sudah berjaya dikikis sifat-sifat buruk. Ada pemuntahi ni dikatakan orang yang ada ruh. Dah apa beza dengan ruh dan kalbu? Dengan ruh sebenarnya sama je, jiwa manusia je, cuma tahap kesucian dia. Kalau dia suci satu peringkat dinamakan kalbu, suci lagi dinamakan ruh. Waktu tula je tahap kesucian. Jadi orang yang muntahi ni orang yang berada pada peringkat kesudahan perjalanan tarekat dia, yang mempunyai ruh, yang telah suci hatinya itu daripada maksiat yang batin, dan suci pula hatinya itu daripada orang yang lain daripada Allah Ta'ala. Lebihnya sini. Kalau dia suci batin dia daripada sifat-sifat buruk, itu mutawasit, dalam peringkat pertengahan. Muntahi ni bukan saja dia bersih daripada sifat-sifat mazmumah tu, tapi bersih daripada pautan hati, ikatan hati, tautan hati dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi ibarat kalau muntahi ni orang yang hatinya itu sudah tidak pandang lagi kepada makhluk lah. Itu memang payah lah. Kita kadang-kadang kita boleh buang riak, boleh buang ujub, boleh buang takabur, tapi pautan hati kita dengan makhluk ni dah nak renggang lagi. Ikatan hati kita dengan makhluk ni, pautan kita dengan sebab musabab ni dah nak lepas mana lagi. Jadi kita ni sama ada duduk mubtadi ataupun duduk mutawasit. Muntahi ni payah sikit lah. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insyaAllah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.